KPM. Shaw. Sedia. Chang Ye. Boleh bersedia. Ukur dulu. Sejak. Sabar. Kenapa salah pecah papa ni? Buat apa ni? Kalau Abang Ifan nak tahu, sekarang ni kita tengah buat breaking. Breaking? Breaking tu apa? Breaking tu dalam bahasa Korea, kyokpa. Kyokpa pula bahasa Korea. Lagi Abang Ifan tak faham. Boleh tak bagi tahu apa sebenarnya? Kalau Abang Ifan nak tahu selanjutnya, kita panggil Seriduan. Seriduan? Se kat mana? Se. Seriduan. Hai semua, Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Irfan Syahmi di saluran Direct TV KPM untuk slot Badan Beruniform. Hari ini kita bawakan seorang guru untuk bagi tentang taekwondo. Jadi, kita bawakan hari ini tak lain tak bukan, kita persilakan Cikgu GTR. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Ifan. Sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, nampaknya pun segak bergaya. Alhamdulillah. Macam biasa. Kita akan beritahu kepada murid-murid semua tentang taekwondo, Cikgu. Betul. Jadi untuk hari ini, kita bawakan satu topik yang berkaitan dengan pertandingan Pomse. Betul. Jadi kita nak tahu juga, Cikgu, Pomse itu apa sebenarnya? Pomse itu apa? Okey, baik. Sebenarnya dalam taekwondo, okey, kalau dalam macam yang kita tahu dia ada F yang berlainan, kita ada ITF, GTF, dia sebut sebagai pattern. Atau kalau dalam seni bela diri yang lain, mungkin dalam silat dia akan panggil bunga. Kalau dalam karate dia panggil kata. Kata, betul. Kata, okey. Tapi dalam taekwondo kita sebut dia sebagai pomse. So pomse itu adalah nama umum. Dia adalah satu set pergerakan pertarungan maya. Pertarungan maya. Maksudnya dia ada satu set pergerakan yang telah ditetapkan untuk bergerak, dan pergerakan itu merupakan manifestasi daripada pertarungan yang berlangsung dalam minda mereka. Dalam minda. Okey. Yeah. Sebab itu dipanggil sebagai pertarungan maya. Ya, betul. Okey, tapi mungkin boleh jelaskan dari segi asal usulnya, datang dari mana Pomse ini? Baik. Sebenarnya dalam latihan, kalau kita tengok di peringkat awal dulu ketika dia adalah Modukwon, Chondukwon dan sebagainya, dia ada satu set latihan yang dipanggil Palge. Palge. So Palge ni dia adalah pergerakan pertarungan maya tapi dalam term yang lebih pendek. Pendek. Jadi mungkin ianya satu set antara 3 hingga 4 pergerakan. Contohnya dia membayangkan dalam keadaan sedia. Baik. Dalam keadaan sedia, ada lawan di hadapan dan melancarkan serangan tumbukan. Contoh. So, pergerakan tindak balas dia, maka dia akan tangkis dengan kedudukan kuda-kuda yang betul dan kedudukan tangan yang betul. Yang bersedia. Yang sesuai dengan serangan yang diterima ketika itu. Kemudian dia akan diikuti dengan selepas ditangkis, melancarkan serangan balas. Jadi ketika Palge, dia hanya set untuk pertarungan maya itu sahaja. Baik. So apa yang dibayangkan. Tetapi bila dia dah jadi kepada level yang lebih atas, maksudnya berevolusi ke depan, baru dia tukarkan kepada Pomse apabila semua kuon tadi telah diseragamkan. Kalau tak ketika Palge, mungkin Modukwon lain, Chondukwon lain. Betul. Jadi bila dia dah seragamkan, WTF diwujudkan pada tahun 1973 tu, dia dah seragamkan. Jadikan Pomse. Jadi Pomse dia adalah beberapa gelaran dia. Pomse itu nama umum dia lah. Baik. So dia ada yang awal dia panggil Tegok. Tegok juga berpecah kepada 8. Ada 8 Tegok pecahan. 1 sampai 8. Okey. Kemudian dia ada Koryo, Kumgang, Tebek, Sipjin, JT sampai 9 Hansu. So dia ada semua sekali ada 9. So 9 maksudnya ada 8 tadi, ada 1. Tegok yang pertama ada 8. Jadi jumlah dia semua sekali ada 16 lah. 16. Ada 16 dan di dalam fungsi yang dilakukan dia ada jumlah langkah
Jadi contohnya kalau kita tengok macam Taegyuk 1, dia ada 18 langkah. Baik. Jadi dalam 18 langkah itu, pertama tadi dia akan fokus kepada pertarungan maya. Bagaimana sekiranya orang serang. Macam mana kita bagaimana nak balas. Okey, sekiranya serangan begini, dia akan buat begini dan buat begini. Dan bila diseragamkan, dalam Taegyuk, sebarang pergerakan yang dibuat ke sebelah kiri, pergerakan yang sama akan dibuat ke sebelah kanan. Jadi dalam peringkat asalnya dia hanya begitu. Kemudian apabila taekwondo mula dijadikan sebagai sukan, maka dia dah pergi kepada revolusi yang seterusnya. Yang makin baru, iaitu pertambahan elemen psikomotor. Psikomotor. Jadi di sinilah pelatih akan berlatih secara disiplinnya, pergerakan yang benar pada apa yang sepatutnya. Contoh, kalau kita hanya latihan biasa, hanya kita belajar forward stand. So forward stand dengan kaki depan bengkok, kaki belakang lurus, badan menghadap ke depan. Dan bergerak dalam keadaan biasa. Tapi dalam Pumse, kita akan gunakan dalam pergerakan. Contoh, kalau kita tengok dalam Taegyuk 1, so daripada kedudukan sedia, jumbi. Kemudian dia akan bergerak ke kiri. So dia akan pusing. Dia bukan bergerak tu. Bukan macam tu. Dia tak bergerak macam tu. Dia akan pusing. So daripada sini dia akan berpusing dengan keadaan sedia. Okey, boleh dapat arahan jumbi. Sijak, baru dia pusing. Tangkis ke kiri. Dan kalau kita tengok dalam form yang ini tadi, dia punya kedudukan kuda-kuda tak banyak. Sedangkan kita tahu dalam taekwondo kita ada kuda-kuda hadapan, kita ada juchum syogi, horse riding stand, kita ada duit kubi kan. Kita ada back stand. Tapi dalam yang awal ini tadi kita hanya gunakan standing stand sahaja. Satu sahaja. Jadi dia akan pusing daripada sini, dia pusing ke kiri. Dan macam saya kata tadi, tangkis kemudian serangan balas. Bila serangan balas, langkah ke depan. Tumbuk. Okey. Kemudian, saya ada kata tadi, apa yang dibuat di sebelah kiri, dia akan buat sebelah kanan. Betul. Jadi daripada sini, maka dia akan pusing. Pusing ke kanan. Tangkis bawah. Tangan kanan pula. Tadi dah buat tangan kiri, tangan kanan. Satu langkah, tumbuk. Faham. Tumbuk tangan kiri, satu langkah. Jadi apa yang buat sebelah kiri, dia buat sebelah kanan. Jadi apa yang berlaku dalam maya ni tadi. Jadi sepatutnya dalam minda pelatih, dia akan membayangkan dia sedang berhadapan dengan oponen dia, dengan pihak lawan dia. So tangkis dan gerak pada kedudukan yang benar. Jadi bagaimana benda ni pergi kepada pertandingan? Jadi apabila dia adalah pertarungan maya, dia akan jadi kepada satu set pertandingan siapa buat yang paling tepat, paling kemas, dan sudah pasti ianya jadi siapa yang buat paling tepat dan cantik lah. Saya rasa tak lengkap lah kalau saya je yang buat latihan kat sini, cikgu. Apa kata kita bawa murid-murid kita di sini? Mestilah. Ada siapa ni, cikgu? Kita bawa siapa? Hari ni kita ada... saya dengar mereka ni baru menang pertandingan ni. Baru menang pertandingan. Peringkat apa, cikgu? Ni. Antarabangsa katanya. Antarabangsa? Orang Korea bukan? Bukan. Orang Malaysia? Orang Malaysia. Murid kita? Ya, murid kita. Siapa, cikgu? Tapi bukan pertandingan Pumse lah. Tapi kita bawa ada untuk Pumse hari ni. Kita persilakan adik Anis dengan adik Haifa. Silakan. Wah, perempuan hari ni, cikgu ya? Betul. Sebelum ni lelaki. Kita Rusdan dan Amran. Betul. Rasanya mereka ni adik-beradik, cikgu? Betul, ya. Yang ini kakak sulung, yang sana adik bongsu. Ya Allah, kecil-kecil ni pun nak pandai taekwondo. Betul. Malu saya tadi dengan putih kat sini, cikgu. Okey. Jadi cikgu dah bawakan mereka ke sini. Kita ada Haifa dan juga Anis. Jadi apa yang kita nak lakukan bersama mereka? Baik. Kita akan tunjukkan contoh bagaimana Pumse dilakukan. Dan untuk dalam aktiviti yang kita akan buat. So adik Anis dengan adik Haifa kat sini akan tunjukkan dekat kita Taegyuk. Iaitu salah satu daripada Pumse tadi. Dan macam saya beritahu tadi, Taegyuk ada 8. Ada 8, betul. Dan sebenarnya adik Anis akan buat Taegyuk 3. Betul? Akan buat Taegyuk 3. So kita cuba tengok sejauh mana dia boleh pergi. Baik, kalau boleh kita mula. Boleh kita mula, Anis? Baik, boleh bergerak ke belakang sikit? Ke belakang sikit, Anis. Ambil dulu jarak. Alright. Okey, dan Haifa boleh bergerak ke sana sikit. Anis ke sana sikit. Sikit je. Alright. Okey, boleh kita mula, Irfan? Boleh, cikgu. Baik, kita mulakan. Okey, sure. Okey, Syarud. Cuma. Okey, jumbi. Alright. Taegyuk 3 by number, Taegyuk 3 by number. Okey, go. 1 2 Go. 1 2 Okay, go. 1
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 So 1 2 1 2 Paro. Okey, sure. Cerut. Cuy. Kamsahamnida. Kamsahamnida. Terima kasih adik Aifah dan juga adik Anis. Mungkin cikgu boleh jelaskan apa yang mereka baru saja lakukan tadi. Baik, ini adalah Pumse Tegok 3. Jadi kalau kita tengok, pertama yang saya katakan tadi, apa yang mereka buat di sebelah kiri, mereka buat perkara yang sama di sebelah kanan. Okey, dan ianya konsif kepada pergerakan ke hadapan dan ke belakang. Okay, dalam tegok kalau kita tengok, semuanya akan ke depan dan dia akan patah balik ke belakang. Baik, hanya ada satu tegok yang reverse. Jadi kalau kita tengok dalam pergerakan ini tadi, jadi dia akan bermula dengan dia pusing ke kiri dan dia tangkis. Jadi dalam bayangan dia ada serangan daripada sebelah kiri. So dia akan tangkis ke sebelah kiri dan lancarkan serangan balas kepada yang melancarkan serangan kepada dia. Kemudian baru dia akan buat yang sama ke sebelah kanan. Baik cikgu. Terima kasih Sri Ridwan. Itulah pencerahan bagi tegok yang ketiga dilakukan oleh adik Aifah dan juga adik Anis di sini. Jadi kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam slot Badan Beruniform Didik TV KPM selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menyaksikan Badan Beruniform Didik TV KPM bersama saya Irfan Syamil dan tentunya Cikgu Ridwan ataupun Sir Ridwan di sini ataupun GTR. Banyak nama cikgu hari ini. Okey, dan kita akan teruskan dengan pembelajaran bagi pertandingan Pomse dalam acara taekwondo. Jadi sebelum kita mulakan dengan lebih lanjut cikgu, mungkin cikgu berjelaskan, saya nampak dalam pertandingan tu ada pakaian yang berbeza-beza cikgu. Betul. Mungkin cikgu berjelaskan kalau untuk perempuan baju macam mana, lelaki punya macam mana pula. Baik, sebenarnya memang ada beza. Uniform yang digunakan, baju seragam ataupun bahasa Korea ada kita panggil dobok. Ataupun dobok yang digunakan berbeza antara dobok kirurgi. So macam yang Irfan pakai ni, ini adalah dobok standard untuk kirurgi. Maksudnya pertandingan sparring dia akan pakai dobok macam Irfan ni. Okey, tapi untuk Pomse dia akan pakai dobok macam yang saya pakai ni. Yang saya pakai ni. Jadi baju dia berbeza sikit. Yang Betul, Irfan punya dia ada V-neck. Yang saya punya dia macam buka dan pasang balik. Buka dan pasang macam tu. Kalau saya dari atas lah kita pakai. Dia sarung terus sebab dia lebih kepada pergerakan yang lebih agresif. Jadi tak nak ni ada banyak-banyak tali, semua-semua ni tak nak. Dia mesti lebih simple dan kemas. Kalau kita tengok bila pergi kepada peringkat dunia, sebenarnya dah ada banyak kategori dobok yang digunakan. Kalau untuk kirurgi dia boleh pakai seluar berwarna dan sebagainya. Tapi yang official masih lagi yang Irfan pakai ni. Tapi yang lain tu boleh dipakai, tak salah. Okey, macam yang saya pakai ni, ini adalah dobok untuk Pomse. Dia ada satu lagi. Warna dia warna coklat. Warna coklat? Warna coklat warna coklat, dan itu hanya untuk master dan ke atas. Yang berpangkat master dan ke atas dia akan pakai. Dan kalau dia masuk pertandingan Pomse, kategorinya adalah 45 tahun dan ke atas. 45 tahun dan ke atas. So dia akan pakai baju tu warna coklat dengan seluar dia warna hitam macam tali dia ni. Warna apa? Tali dia sama, ikut dia punya tali pinggang lah. Jadi dia akan pakai macam tu. Itu untuk master. Kalau asalnya untuk peserta biasa dia ada dua. Sama ada seluarnya biru gelap ataupun seluarnya berwarna merah. Macam-macam nampak juga warna merah tadi tu. Ya, asalnya yang seluar warna merah ni adalah untuk peserta wanita. Okey. Dan biru gelap adalah untuk peserta lelaki asalnya. Tapi sekarang cikgu macam mana? Tapi bila peraturannya telah berevolusi ke depan, hari ini dia tidak lagi menghadkan dan itu dipulangkan kepada pihak penganjur. Kalau penganjur tetapkan merah untuk warna perempuan pakai, maka peserta mesti pakai merah lah. Kalau penganjur tidak menetapkan, maka boleh, tak ada masalah. Dia boleh pakai mana-mana baju yang ada. Itu dia penerangan bagi uniform yang dipakai bagi pertandingan Pomse ini. Kalau dulunya seluar merah untuk perempuan, tetapi sekarang ni lelaki pun boleh pakai, tak ada masalah. Baik, kita nak tahu lebih lanjut mengenai prosedur bagaimana pertandingan ini Pomse dijalankan. Baik,
Kalau kita tengoknya dalam tandingan kirurgi dia lebih mudah kerana dia tidak melibatkan penilaian yang subjektif. Scoring adalah poin yang jelas. Yang jelas. Okay, tapi bila POMSE ni dia tak lawan. Okay. Dia ada lawan tau, tapi lawan dia bukan lawan macam kirurgi. Dia macam kurang nyata ke cikgu? Dia bukan kurang nyata. Dia ada akan ada side sebelah dan side sebelah. Okay. Dua-dua akan buat dan dia akan lawan. Okay. Kemudian dia akan declare pemenang dia, siapa yang menang, siapa yang kalah. Oh, tapi mereka tak akan bertempur secara tidak langsung. Okay. Mereka akan buat masing-masing. Berasingan. Jadi penilaian dia akan pergi, okey, apabila pertandingan POMSE dia akan pergi lebih kepada attitude. Ini adalah perkara yang paling penting. Bagaimana peserta menampilkan diri dia masuk dekat situ dengan wajah yang confident, berhadapan dengan audience di sekeliling, dengan judges, dengan apa dan dengan attitude-nya. Okay, terus dan buat dengan confident. Langkah je masuk akan dikira markah. Dah dikira. Itu akan duduk di bawah presentation dia lah. Dan markah dia berbeza yang kita akan cerita sebelum ni. Jadi yang paling penting adalah penampilan peserta itu sendiri. Kalau dia masuk macam lemah, tak boleh. Jadi ini bukan lagi, maksudnya dia tidak lagi mencerminkan kepribadian seorang pelatih taekwondo. Baik. Itu sebab dia jadikan pertandingan dan bajunya macam ni. Kerana kenapa dia ambil baju macam ni? Ini secara umumnya ini adalah baju seni bela diri, semua macam ni. Betul. Kan? Kalau kita tengok wushu ke, kungfu ke, apa ke, semuanya baju dia macam ni kan. Itu sebab dia pakai baju ni untuk pertandingan POMSE. Baik, penampilan juga akan diambil kira bagi markah bagi pertandingan POMSE ini. Betul. Dan bagi saya penampilan itu memang kalau semua orang pun patut jaga, bukan sahaja pelatih taekwondo tetapi semua orang patut jaga penampilan. Betul. Jadi kalau kita nak tengok, kita akan tengok prosedur pertandingan. Baik. Bagaimana dia akan mula. Baik, biasanya pertandingan akan bermula dengan gelanggang. Gelanggangnya adalah saiz yang sama seperti mana pertandingan kirurgi. Cuma dia tidak ada hexagon. Dia terus kepada segi empat. Dan berukuran 10 x 10 meter. 10 x 10 meter dan di peringkat dunia biasanya dia akan gunakan platform. So dia akan 3 meter, 1.5 meter daripada lantai, elevate ke atas. So peserta akan naik dan peserta akan berdiri di tepi. So maksudnya ini adalah gelanggang. So kalau peserta menghadap sini, judges akan berada di sana. Okey, di sebelah kanan dia sana. akan berada di sebelah sana. So dia akan masuk daripada tepi, maka dia akan masuk terus dan dia akan pusing ke depan. Pada judges. Dan dia akan bergerak. Dia akan ada dia punya designated area dekat tengah tu. Dia mesti bergerak sampai ke tempat tu. Kemudian baru dia akan perform. Baik. Baru dia akan buat dan dia akan buat habis dan dia akan keluar semula. Penilaian macam biasalah sebab ianya melibatkan persembahan, maka penilaian daripada mula dia masuk. Melangkah masuk ke designated area tu pun dia dah orang tengok dah. Betul. Walaupun dekat situ tidak ada penambahan dan penolakan markah, tapi ianya akan mempengaruhi judges yang akan bagi markah. Kena sentiasa bersemangat. Nak masuk kena bersedia. Tunjukkan kepribadian yang sangat-sangat cantik dan juga semangat yang kita berikan juga sangat tinggi. Diperlukan. Okey. Sir, kita nak tahu juga dari segi spesifikasi. Dari selain daripada prosedur, apa lagi yang akan dilihat dalam POMSE ini? Okey, dalam POMSE macam yang asas dia tadi, perkara pertama adalah dia punya perbuatan mesti true to form. Kalau dia buat aremaki, maka dia mesti aremaki yang betul-betul aremaki. Bukan aremaki yang terkeluar daripada sempadan, yang tidak confident dan sebagainya. Jadi apa yang dibuat prosedur dia pada pengadil akan diberikan set kepada POMSE yang dia akan buat. Contoh, pada pusingan penyingkiran, dia kata kita akan pertandingkan POMSE koreo. So, pada judges akan ada set koreo. Langkah 1, perbuatan dia adalah apa-apa-apa. Langkah 2, apa-apa-apa. Dan dia ada langkah yang 1 kiraan, 1 perbuatan. 1 kiraan, 2 perbuatan dan 1 kiraan, 3 perbuatan. Jadi yang ini akan ada dekat situ. So setiap kali perbuatan di situ salah, maka di situlah markah akan ditolak. Ataupun diberi kepada peserta tersebut. Ini perkara yang paling penting. Itu yang paling asas yang perlu tahu kepada semua pelatih taekwondo bagi pertandingan POMSE ini. Baik. Macam biasa, tak lengkaplah kalau tiada murid ataupun pelatih yang tunjukkan kepada kita bagaimana POMSE ini dilakukan. Jadi, kali ini siapa pula yang saya bawakan? Kita bawakan adik Afikah dan adik Huda. Okey, Afikah dan Huda ke sini. Silakan kedua-duanya. Baik. Assalamualaikum, sihat semua? Alhamdulillah. Okey.
Mereka ke sini, oh yang ni yang pecahkan papan tadi. Ya. Saya dah risau ni. Itulah tu. Okey, kali ni kita bawakan mereka untuk lakukan apa sebenarnya? Baik, kita nak tengokkan macam mana prosedur untuk masuk dan keluar daripada gelanggang untuk acara pomseh. Baik. Okey. Jadi kita akan cuba buat dengan anggapan bahawa di hadapan sana adalah judges. Okey, juri di hadapan sana. Okey, juri di hadapan sana. Jadi peserta boleh masuk daripada sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Tapi kita akan cuba buat daripada sebelah kanan. Silakan. Bagi ke belakang sikit. Okey. Mereka akan mula di sini. Baik. Judges di hadapan sana. Judges di hadapan sana. Boleh ke sini sikit tak? Takut dia berjalan kan? Okey. Jadi dia macam ni. Biasanya dia akan ada koordinator pertandingan. Koordinator pertandingan akan berada pada sudut paling kanan. Maksudnya kalau dia menghadap ke sana, dia akan berada pada sudut paling kanan dan dia akan bagi arahan kepada peserta. Dia ada dia punya bahasa, dia akan guna tangan. So dia akan kata Jocul. Okey, maka peserta akan masuk. Okey, sedia. Okey, Jocul. Okey, dia akan jalan. Okey, stop. Okey, jadi dia akan masuk tanpa ada congeng lagi. Oh, belum lagi. Dia tak ada congeng. Dia akan masuk tu terus dan dia akan sedia terus. Jumbi. Dan itu tak ada siapa bagi arahan. Memang dia sampai, dia terus dia sendiri jumbi dan dia akan terus perform dia punya pomseh. So dia akan buat habis. Okey, so bila dah habis semua, dah buat persembahan. Okey, apa yang akan berlaku? So koordinator akan bagi tahu, okey, baru. Okey. Cari congeng. Okey, dan peserta akan pusing keluar. Okey, go pusing up. Keluar. Oh, macam berkawat pun ada Okey, terus keluar. Okey, selesai. Dia akan balik dekat tempat asal dia. Dan dalam ni tadi kita akan tengoklah kalau macam kalau mungkin boleh tengok macam adik Afika dengan Huda ni, dia punya ekspresi muka ketika masuk. Tengok semua dalam attitude dan karakter yang tersendiri. Ya, mesti dengan karakternya. Dia tak boleh masuk. Dia tak boleh melenggang, tak boleh tersenyum. Dia kena ada attitude tersendiri. Okey, terima kasih. Itulah dia cara terbaik untuk kita melakukan pertandingan pomseh dan kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Badan Uniform Didik TV KPM selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Inilah dia Badan Uniform Didik TV KPM bersama saya pengacara anda Irfan Syahmi dan tentunya Sir Ridwan di sini. Kita sedang belajar tentang pertandingan pomseh. Tapi orang kata tak cantiklah kalau kita pun tak faham bagaimana kaedah pertandingan itu dijalankan. Jadi apa kata, mungkin Sir boleh terangkan kepada kita sekarang ini. Baik, untuk pertandingan pomseh, dia ada beberapa kategori pertandingan. Yang pertama sekali, pecahan pertandingan yang paling ketara iaitu pomseh yang fix dan dia ada alternatif. Alternatif pomseh ni maksudnya dia bukan set pergerakan yang telah ditetapkan sebagai silibus di bawah WT. Maksudnya lebih bebas ke, Sir? Dia lebih bebas. Dia akan buat. Jadi peserta yang menyertai boleh buat set pergerakan dia sendiri dan pemakahan akan diberikan mengikut kriteria yang ditetapkan. Tapi yang biasa dipertandingkan adalah pomseh yang telah ditetapkan di bawah silibus WT. Yang saya sebut tadilah Tego, Koreo, Tebek, Kunggang, Sidgin sampai Hansu semua sekali itu. Jadi ini adalah dua kategori yang utama. So dia pecah kepada yang tetap, yang fix dan yang alternatif. Okey, jadi daripada sini baru dia pecahkan kepada kategori pula. So dia ada perseorangan, individu. Okey, dia ada individu lelaki, dia ada individu wanita, dia ada pair. Pair berpasangan maksudnya berkumpulan lelaki ataupun perempuan. Ada campuran ni, Sir? Ya, dan dia ada mixed pair. Okey, jadi yang ini biasanya dipertandingkan. Kemudian method. Jadi dia ada dua. Okey, satu dia akan masuk dan dia perform sendiri. Katalah kategori itu ada 16 orang. Okey, 16 orang untuk kategori 16 hingga 21 tahun. So 16 hingga 21 tahun kita ada 16 orang pemain. So 16 orang akan masuk dan perform mengikut giliran. Kemudian dia akan diberikan markah dan dia akan buat elimination round.
So katalah daripada 8, okey, dia ambil 8 daripada 16 tadi, dia ambil 8 yang teratas. So 8 yang bawah tersingkir. Okey. Kemudian dia akan perform kali kedua. 8 orang, okey, dia akan singkirkan lagi 4. Tinggal masuk 8 terbaik. tu sir. Okey, bila yang first elimination tu dah habis, mereka akan lakukan pergerakan yang sama ataupun yang berlainan. Biasanya dia akan tukar kepada pumsi yang lain. Okey. Untuk satu pertandingan mungkin dia kata okey, untuk pertandingan ni elimination round tegok 7 dia kata. Okey, second round dia akan pergi tegok 8 dia kata. Okey, final round dia akan pergi kumgang contoh. Jadi dia akan pergi. Jadi yang round kedua dia akan buat pumsi yang kedua lah, stage yang seterusnya. Okey, kemudian tinggal. Okey, kemudian baru dia akan buat ranking untuk 1 2 3 4 untuk 4 yang terakhir. Ini satu method, satu kaedah pertandingan. Kaedah yang kedua, dan ini mula dipraktikkan secara official ketika kejohanan dunia digoyang Korea baru ni, dan memang nama pertandingan tu pun goyang. So mereka mula buat versus. So maksudnya akan ada dua pemain pumsi akan duduk di sebelah kiri dan di sebelah kanan gelanggang. Jadi dia akan panggil pemain yang di sebelah kiri akan masuk dulu dan dia perform. Oh, okey. Okey, kemudian dia dah habis perform, dia akan keluar dan balik tempat asal dia. Yang sebelah kiri akan masuk dan perform pula. Lepas tu dah habis dia keluar pula. Okey, yang kedua ni dia akan stay dan dia akan panggil yang keluar tadi masuk dan pengadil akan declare siapa pemenang. Macam tu. Jadi macam berlawan lah. Betul, macam berlawan tapi tak pun sebenarnya. Sebab tak jadi dia buat. Tapi dia yang seronoknya dia ada declaration. So dia declare lah dari situ, okey, yang ni Chong, yang ni Hong, so siapa yang akan menang. So dia akan declare lah menang. So yang kalah boleh turun. Yang menang, okey, dia akan ikut dia punya carta perlawanan tu lah. Okey, next akan stage. masuk. Next stage dia akan pergi ke depan. Jadi menarik. Sebenarnya dia nampak menarik sebab kalau WT sedang melobi untuk masukkan pumsi sebagai acara Olimpik. Jadi kalau dengan metod yang lama tadi, yang elimination tadi, masuk 16, singkir 8, singkir lagi, singkir, mungkin ianya agak panjang dan tidak kurang menarik. Jadi bila dia buat ada versus macam ni, dia akan tengok dengan crowd, dengan apa semua sekali kan. Okey. Maksudnya sir, kalau seseorang pelatih itu dia memang menang sepanjang pusingan, memang dia akan stay sampai habis lah. Dia akan stay sampai habis lah. Oh, panggil king stay lah. Ya, king stay lah. Memang dekat situ lah dia. Memang king stay lah. So dia akan duduk kat situ. Jadi dia akan terus pusingan sampailah dapat johan. Okey. So yang tu kita baru tengok dekat goyang lah baru ni. Mungkin akan kekal sebab sambutannya agak baik. Baik, itu dari segi prosedurnya sir. Mungkin kita nak tahu juga dari segi pemarkahannya bagaimana. Satu markah di mana, dua markah dan sebagainya. Pemarkahan pumsi menarik sebab dia tidak bermula dengan kosong. Okey, bermula dengan berapa sir? Dia bermula dengan 10. 10 markah. 10 markah. Paling Jadi rendah. semua pemain yang masuk membawa 10 markah dan mereka akan perform. Baik. Bila dia buat, markah akan ditolak dari setiap kesilapan yang dia buat. Oh, mula dengan 10 akan ditolak. Ya, kalau ada salah, masalah. tolak sampailah baki yang tinggal, itulah markah dia. Dan dalam pada tolak ni dia akan tolak kepada dua kategori. Satu dia panggil minor mistake, kesilapan kecil, dan satu lagi major mistake, kesilapan besar. Minor mistake adalah kesilapan yang kecil. Contoh, silakan. Kalau contohnya tumbuk dia. Okey, tumbuk dia. Dia sepatut tumbuk bila dia bergerak ke hadapan, tangan dia dari dalam. Okey, dari dalam. Dan dia tumbuk ke depan. Faham? Wah. Okey, tapi tiba-tiba dia tak tumbuk macam tu. Dia dari sini je. Oh, dia tak ambil dari bawah dia ni. Dia tak betul dari form dia. Dia daripada sini je, dekat sini je. Dia gerak tadi. Macam tu dia tumbuk. Tolak markah. Tolak. So yang ini dipanggil minor mistake. Dia akan tolak 0.1 untuk setiap kesilapan yang dia buat. 0.1. 10 kali yang dia buat, satu markah lah dia dah buang kat situ. Okey. Major mistake. Macam mana? Major mistake yang ini menarik. Contoh, katalah dalam pumsi tu dia sepatutnya buat front kick. Okey. Tiba-tiba dia tak buat front kick, dia tukar pergi buat turning kick. Tolak 0.3. 0.3 untuk setiap kesilapan yang dia buat. Kalau dalam pumsi tu ada 6 kali kick dan 6 kali salah, 3 markah. Hilang dari 10. Banyak tu. Lenyap begitu saja. Tapi sir, apa yang menariknya yang faham kat sini, tiada siapa yang akan bagi tahu dia buat salah, betul tak sir? Tak ada. Dia kena ingat sendiri. Kalau dia buat salah, contoh tadi saya bagi, dia patut buat front kick tapi dia buat turning kick. Ya. Kalau dia lupa juga benda tu, maka dia akan hilang lah.
di situ yang dia kata pergi kepada kategori yang seterusnya, dia punya accuracy. Accuracy ni ketika mereka buat, bukan ada letak target untuk dia sepak kat situ, tak. Tapi kadang-kadang dia sepatutnya buat front kick, tapi mungkin dia tersilap sikit, dia tertwist je kaki dia. Pap nampak macam dia buat turning kick. So kick tadi dah bertukar. Okey. So ini adalah accuracy dia tadi. Jadi dia dah buat kelemahan kat situ menyebabkan dia kena tolak markah tadi. Baik. 0.3 hilang. 0.3 hilang macam tu. Aduh, rugi tu, rugi. Sebab kita datang dengan 10 markah, kita jaga betul-betul untuk mendapatkan kemenangan. Okey, sir. Itu markah yang hilang, minor mistake dan juga major mistake. Bagaimana pula dengan penalti, sir? Penalti, penalti dia ada 3. Dia juga seperti mana macam Kyorugi, dia akan declare sebagai gamjem. Gamjem. Okey, gamjem dia akan potong markah. Tapi oleh sebab ni dia bukan macam Kyorugi, dia cergas banyak juga. So ada 3 kategori. Pertama adalah misbehave. Misbehave maksudnya peserta masuk Belagak-belagak semua macam poyo-poyo tak boleh. Okey, so koordinator akan declare daripada tepi. Tak boleh, sir. Gamjem. Sir, kalau macam ni, sir? Tak boleh. Gamjem. 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 Tak boleh. Memang gamjem, tak boleh. Kemudian katalah dia dah buat, dia perform, misbehave ni tadi Okey, dia dah perform. Kemudian dia rasa dia sepatutnya dapat 8 markah. Tiba-tiba dia dapat 6. Dia marah. So dia protes. So dia pun tercakap kat situ kan. Tut lagi kan. Maka bahasa. Gamjem. Potong juga. Potong habis. Tu berapa markah? Potong satu. Potong satu. Okey. Dan dia lengkap, you buat 3 kali, disqualified. Oi, jangan disqualify. Memang disqualified balik. Jagalah adab tu betul-betul. Dan itu player. Coach dekat tepi. Coach pun ada juga yang bising-bising. Coach bising-bising kat tepi, tak payah bising-bising. Ketika player tengah perform, coach dia duduk kat tepi macam ni. Marah player dia buat ke? Dan dia bukan marah kepada penganyut. Baik. Dia mungkin dia marah player dia. Player dia tendang tadi jatuh, dia pun marah player dekat situ. Kenapa jatuh ni? Sekali lagi yang duduk kat tepi, dia tak bagi pada coach dia. Player lah yang kena. Player yang kena potong markah. So player yang kena. So dia akan buang. Bukan sahaja pelatih yang kena jaga adab, tetapi coach juga, jurulatih juga kena sama-sama membawakan perwatakan yang baik ketika pertandingan. Okey, sekarang ni kita nak dapatkan pula tentang prosedur yang akan dilakukan oleh murid-murid kita kali ini. Jadi siapa pula yang cikgu nak bawakan bersama? Kita masih lagi bawa kita punya gold medalist tu. Anis dengan Haifa tu kita jemput dia masuk. Okey, silakan Haifa dan juga Anis. Kali ini kita akan lihat apa yang patut buat dan apa yang patut kita elak sebenarnya. Saya rasa lebih baik saya nak jelaskan, saya nak tunjukkan bagaimana pemotongan markah tadi dibuat. Cantik di juga. mana major dan minor mistake tu. Boleh. Okey, contoh dalam buat pomse dia akan ada move forward, contohlah dia akan pergi forward stand ke depan dan lower session block. Okey, sekarang kita cuba. Okey, Anis boleh buat kat sebelah kiri saya, Anis. Okey, dan Haifa buat kat depan sikit. Okey, kita tengok. Okey, Haifa ke depan sikit, Haifa. Okey. Okey, buat left forward stand. Okey, kaki kiri ke depan, forward stand. Forward stand. Okey, lower session block tangan kiri. Okey, besar lagi, sikit lagi. Okey. So ini adalah kedudukan yang sepatutnya. Betul. Okey, so forward stand dengan badan dia menghadap ke depan, kaki depan dia bengkok dan kaki belakang dia lurus. So, dia lurus. Jadi tadi yang minor mistake tadi, dekat mana dia akan tolak? Okey. Anis, buat left forward stand. Okey, dan kaki kanan kamu bengkok. Bengkokkan kaki kanan. Kaki kanan tu belum korang nampak. Sepatutnya kaki kanan dia lurus. Tetapi dekat sini dia bengkok, maka yang ini akan tolak 0.1. 0.1. So kalau ada 4 kali 0.4 dah kena tolak. Hanya dengan ni sepatutnya lurus tapi dia bengkok. Baik, itu untuk minor mistake ya. Ya. Kalau major mistake. Kalau major mistake. Okey, kita tengok. Okey, katalah Anis cuba menghadap ke depan Anis. Yang tendang dinding tu. Okey, cuba gerak ke depan, front kick, punch. Okey, tapi kamu buat turning kick, go. Okey, punch. Okey. Ini dah kategori dia major mistake sebab sepatutnya Haifa cuba buat ke depan. Okey, front kick kaki kanan dan punch tangan kanan, go. Front kick, punch. Okey. Sekarang nampak kedudukan yang sepatutnya adalah pada Haifa. So ini adalah kedudukan yang sebenar dengan satu tadi front kick dia. Betul, dan dia punch pada tangan yang betul. Tangan kanan. So dia kekal. Tapi macam Anis buat, dah lah
front kick tadi dia tukar Betul. jadi turning kick. Dah salah kat situ. 0.3 dan dia tumbuk tangan yang sebelah lagi. Dia dah jadi reverse punch. So perbuatan yang lain. Bukan single punch tapi dia jadi reverse punch. Baik. 0.3. Nampaknya Anis dah hilang 0.6 dekat sana. Dah 0.6 hanya dengan satu movement ni tadi. Okey, Shaw, paruh. Okey, Syarud. Cepat. Cepat. Alright. Kamsahamnida. Kamsahamnida. Okey, itulah dia sebenarnya cara untuk kita melihat bagaimana markah diberikan ataupun ditolak. Betul. Kita kena elakkan minor dan juga major mistake ini supaya markah itu tetap kekal 10 markah. Betul tak, Sir? Betul. Jadi kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Badan Beruniform. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama kami dalam Badan Beruniform Didik TV KPM untuk pertandingan POMSE. Yalah, Sir, kalau kita pun dah habis pertandingan kan. Jadi siapa yang akan menjadi pemenang sebenarnya? Yang itu yang paling penting kalau kita tengok penentuan pemenang tadi sudah pasti paling besar dia pada markah pertandingan lah. Jadi dekat situ kita tengok siapa markah yang lebih dia menang. Tetapi bukannya terus menang boleh. Okey, menang. Tak. Dia akan ada isytihar. Pengisytiharannya ada kaedahnya kerana kita tahu taekwondo adalah sukan ataupun seni bela diri yang sangat mementingkan disiplin dan attitude lebih-lebih lagi dalam POMSE. Kalau POMSE ni memang attitude lah yang paling penting. Betul. Takkan tiba-tiba menang nak terlompat-lompat guling-guling tak situ boleh. kan. Dia kan disqualify. Disqualify. Mula-mula menang kan Ya. tiba-tiba disqualify. Kena jaga adab dan attitude. Okey. Jadi untuk pemenang, kita ada 4 kaedah untuk menentukan pemenang dalam pertandingan POMSE. Yang pertama, menang dengan skor. Baik. Win by score. So jadi macam kita beritahu tadi lah, dia ada 10 markah, kemudian dia akan perform, kemudian dia akan tolak sehinggalah markah final dia dapat berapa. Jadi berapa markah yang final tu, katalah daripada 10 tadi, dia tolak 2, dia tinggal 8. Tapi orang lain tinggal 7, tinggal 6, tinggal 5, dia seorang je yang tinggal 8. Jadi dia akan diisytiharkan sebagai pemenang lah. Okey, yang kedua, pengisytiharan pemenang melalui RSC. RSC maksudnya referee stop contest. Referee stop contest. Referee stop contest. Jadi referee berhak untuk menghentikan pertandingan kalau dia tengok berlaku perkara-perkara yang tak sepatutnya, contohnya, tidak diingini. Contohnya dia tengok memang orang lain tak boleh perform. Okey. Seorang je yang boleh perform, boleh referee akan hentikan dan declare dia sebagai pemenang lah. Okey. Yang ketiga adalah melalui withdraw. So withdraw ni dia akan balik kepada satu tadi, kalau 16 orang tadi, 15 orang withdraw. Tarik diri. Semua tarik diri, tinggal seorang. Menanglah dia seorang. Menanglah dia seorang. So dia tak payah buat, dia masuk dalam tempat congeng. Okey, declare menang. Menang. Kan? Dia terus menang. Okey, so withdraw, tarik diri. Semua orang tak nak main. Itu yang ketiga. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah disqualification. Maksudnya dia disqualified lah. Dia dibatalkan penyertaan. Macam tadilah, mungkin dia kena penalty, mungkin dia misbehave kat situ, akhirnya dia dikenakan. Dan dia sebenarnya bukan daripada misbehave tu sahaja. Dia boleh disqualified. Contoh, dia akan panggil semua peserta untuk bersedia di gelanggang 20 minit sebelum perform. Okey. Semua akan ada dekat situ untuk kategori dia. Tiba-tiba 20 minit ni dah diberi. Kemudian daripada 20 minit ni mungkin player ni ada masalah, dia tak berada di situ 20 minit. Dia akan diberikan penalti yang pertama. Kemudian, bila nama dia dipanggil, dia pun panggil, okey, first player from Malaysia, Irfan, dia panggil. Okey, tapi Irfan tak ada kat situ. Tak ada, pergi mana pula tak dia ada. Lah. So, koordinator dah panggil dah, Jocul. Masuk kan? Irfan tak ada. Tak ada. Dia akan start time 2 minit. Oh, 2 minit akan diberikan. 2 minit akan diberikan untuk player yang datang. Kalau tadi tali pinggang dia tak ikat ke, tak tahulah kenapa dia tak naik kan. Masalah Irfan tu kan. Dia ada je. Dia naik, okey. 2 minit berlalu, pemain tak munculkan diri. Tak sampai juga Irfan tu, cikgu? Irfan tu tak sampai disqualified. Okey. Dia akan terus declare disqualified. Itu 4 perkara yang perlu kita elakkan supaya kita tahu kita masih berada dalam gelanggang untuk meraih kemenangan. Bukannya kekalahan. Betul. Jadi itu adalah daripada segi poin. Okey, tapi kalau kita tengok cara untuk isytiharkan pemenang. Okey. Kalau sebelum ini ataupun menggunakan metod pertandingan yang pertama tadi, elimination, penyingkiran,
So kalau kata ada 16 pemain dalam kategori itu, so dia akan setiap pemain akan perform. Baik. Dan markah mereka akan disiarkan di satu skrin besar. Skrin besar. Di satu skrin besar. Okey. Jadi kalau kata ini adalah kawasan pertandingan, di sana judges, so dekat sana ada satu skrin. Dan ada skrin yang akan dipamerkan kepada penonton. Jadi setiap markah dia akan gunakan ada dia punya alat elektronik lah. So pengadil akan buat deduction tu daripada tempat duduk dia akan tolak dan sistem akan kira purata sebab kadang-kadang kesilapan ni mungkin judges A dengan B nampak tapi judges C dengan D tak nampak. Okey. Kan? Jadi dia akan ambil puratanya, kemudian bila final score dia akan keluar dekat situ. Okey, Irfan from Malaysia. Okey, final score 7.91 contoh. 7.91. Okey, kemudian dia akan rankingkan semua. Okey, dia akan masukkan semua nama peserta. Kemudian baru dia akan ranking bila semua 16 peserta dah buat. Okey, baru dia akan susun ikut ranking 1 sampai 16. So dia akan kata second round number 1 until 8. So 1 until 8 boleh prepare dekat tepi. Baik. Untuk buat second round. Okey, macam tu kaedahnya dan seterusnya. Okey, kita nak tahu juga sir, dari segi pencapaian murid-murid kita mungkin dari Malaysia sendiri dalam pertandingan POMSE ini bagaimana? Sebenarnya Malaysia pernah menjadi juara POMSE dunia beberapa tahun. Kita mempertahankan juaraan itu beberapa tahun, bermula daripada 2016, 2017. Ini untuk World Championship berturut-turut kita memang juara dan kita juga menggondol emas yang banyak ketika sukan C dan sukan Asia. Baik. Dan kita menewaskan pemain-pemain POMSE daripada Korea sendiri pun. Dan hebat orang Malaysia ni. Agak subur kalau kita tengok pemain-pemain daripada UKM yang mewakili Malaysia, dan kita ada beberapa kelab-kelab yang pergi menyertai kejohanan peringkat antarabangsa atas nama Malaysia juga menang. Alhamdulillah. Dan menang. Untuk segmen kali ini kita bawakan mungkin pelapis kebangsaan untuk sama-sama kita bawakan mereka tunjukkan bagaimana pertandingan POMSE ini dijalankan. Jadi siapa kali ini saya nak bawa? Ya, jadi kita akan bawakan Afiqah dengan Huda. Afiqah dengan dan Huda. Kita akan demokan macam mana. Ya. Baik, silakan Afiqah. Silakan. Inilah kita punya harapan ya. Wah. Bakal kata apa mewakili Malaysia. Bakal mewakili Malaysia. Baik. Apa yang kita nak demo kat sini adalah yang kita tengok dipraktiskan ketika pertandingan di Goyang, Korea 2022 lah tahun ni. Okey, kalau kita tengok macam mana dia buat waktu tu. Okey, Afiqah dengan Huda boleh ke depan sikit. Silakan adik. Ini adalah kaedah yang dia gunakan tadi versus. Chong versus Hong. So Chong buat, Chong keluar, Hong buat dan perform, kemudian dia akan panggil dua-dua masuk. Baik. Okey, kemudian baru pengadil akan ada dekat belakang. Tengah-tengah pengadil akan ada dekat tengah-tengah. Okey, dan player akan dalam keadaan carut sedia. Okey, carut. Okey, kaki rapat, berdiri tegak, kaki rapat. Okey. Dan nanti dekat depan tu dekat skrin akan keluar lah. Okey, skrin akan keluar. Okey, dia akan tunjuk markah Afiqah, contoh markah Afiqah 8, markah Huda 7.99 contoh kan. Okey, jadi mengadilkan dari sini. Okey, biasanya di sebelah kanan adalah Chong dan sebelah kiri adalah Hong. So dia akan declare Hong, shoot. Dan terus sebelah. Dia akan terus. So dia akan tengok, dia akan sama-sama tunggu. Okey, tunggu poin keluar. Okey, kira-kira markah sikit dekat skrin tu. Okey, pun pop keluar. Okey, markah Afiqah lebih tinggi. So, Chong, so terus. Dan ni mesti sharp. Mengadil dia ada latihan ni untuk buat ni, dia mesti kena sharp. Tak boleh. Maksudnya tu dah menang lah sir. So dekat sana menang. Jadi so mereka akan menghadap, mereka akan congeh. Okey, pusing. Okey, menghadap depan Afiqah Huda. Afiqah Huda. Habis pertandingan ni. Okey, cari congeh. Okey, betul boleh ada nak salam ke nak apa ke, dan masing-masing akan keluar ke corner masing-masing. Baik. Kamsahamnida. Itulah caranya untuk kita melihat siapa yang akan diisytiharkan menjadi juara bagi pertandingan POMSE. Dan sekarang ni mungkin sir boleh berikan sedikit rumusan ringkas bagaimana? Baik, rumusan ringkas untuk taekwondo Baik. Taekwondo ni sebenarnya sukan yang sangat menyeronokkan dan sangat membentuk sasiah dan peribadi murid-murid. Ianya juga memberikan kesihatan yang baik dan memberi ruang untuk pergi lebih jauh, memandangkan taekwondo merupakan sukan yang disenaraikan di bawah sukan prestasi tinggi Malaysia. Ada 5 sukan saja.
Jadi ianya memberi banyak ruang dan peluang kepada murid membentuk sasiah dan peribadi dan menjadikan diri kita sihat dan paling penting ilmu yang ada mampu membantu kita mempertahankan diri dalam situasi yang tidak menentu hari ini. Dan juga kita ingin menjadikan murid-murid kita sebagai seorang yang sangat berdisiplin bagi memastikan masa depan mereka lebih cerah. InsyaAllah kita doakan. Betul. Terima kasih diucapkan kepada Sir Ridwan kerana bersama Irfan hari ini dan tentunya kita juga bersama dengan 4 sahabat kita. Yang pertama kita ada siapa, Cikgu? Kita ada Anis. Kita ada Haifa. Kita ada Afika. Dan kita ada Huda. Terima kasih semua. InsyaAllah hari segini lagi dengan itu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Didik TV KPM